Tidak ada record lah. Okay, on kamera, on kamera. Siapa lagi? Semua dah on kamera lah. Yati lah lagi, seorang lagi lah. Dah. Okay. Boleh kah mula? Dah record kot. Internet slow. Sorry. Okay, tak apa, tak apa. Okay kak? Boleh dah? Boleh dah, boleh dah. Dah record dah ni. Assalamualaikum. Saya Nafala Betisha dari Kak, line tak clear kak? Line kau tak clear, tak dengar suara. Terenggah. Putih-putih. Tak cakap kali lagi, okay. Assalamualaikum. Nama saya Nafala Betisha. Saya dari wakili dari kumpulan Langkawi dan kumpulan J. Tentang iaitu prinsip dan konsep pembangunan. Adalah sebagai organisasi lembaga pemerintahan atau politik masyarakat. Untuk pergaulan manusia yang dibezakan dari kelompok sosial berdasarkan tujuan, pembentukan ketertiban dan keamanan. Okey, seperti yang kita tahu, seluruh dunia di dunia ini terbahagi kepada dua bahagian utama, iaitu negara maju dan negara membangun. Istilah tersebut adalah sebagai untuk mengklasifikasikan negara berdasarkan kondisi sosial ekonominya. Negara maju klasifikasi negara negara dunia terbahagi kepada dua kategori utama oleh perubahan bangsa-bangsa bersatu, iaitu negara maju dan negara membangun. Klasifikasi negara berdasarkan status ekonomi seperti keluaran negara kasar KNK, keluaran dalam negara kasar KNK, penindustrian, pendapatan per kapita, taraf hidup dan lain-lain. Okey, negara maju adalah negara-negara yang telah dibangunkan dari segi perindustrian dan juga ekonomi. Kita dikenali sebagai negara maju atau negara-negara dunia pertama kerana negara tersebut adalah yang mencukupi. Indeks pembangunan Malaysia yang sangat tinggi yang jika dibandingkan dengan negara yang membangun. Ini telah menyebabkan negara maju sebagai berdaulat dan negara lain masih bergelut untuk mencapai ke tahap maju. Statistik pembangunan Malaysia dalam menilai negara berdasarkan perkembangan mereka. Negara telah mempunyai taraf hidup yang tinggi, kesejahteraan kanak-kanak yang tinggi, penjagaan kesihatan, pendidikan yang baik, perumahan, kemajuan industri serta lain-lain telah menjana lebih banyak pendapatan daripada sektor perindustrian berbanding dengan sektor perkhidmatan kerana negara maju mempunyai ekonomi pasca perindustrian. Okay. Negara-negara maju seperti kita tengok di benua Amerika, iaitu Kanada dan Amerika. Di benua Asia, Jepun, Korea Selatan dan Singapura. Di benua Eropah, negara Inggeris, Perancis, Belanda, Jerman dan Sepanyol. Okey, bagi negara membangun, negara membangun adalah yang mempunyai perindustrian yang rendah dan juga indeks pembangunan manusia yang rendah. Negara-negara yang telah melalui tahap pembangunan perindustrian awal
dengan pendapatan per kapita yang rendah dikenali sebagai negara-negara membangun. Negara-negara ini telah berada di bawah kategori negara dunia ketiga dan juga dikenali sebagai negara maju yang lebih rendah. Okey, negara-negara membangun, ia bergantung kepada negara-negara maju sebagai sokongan dan mewujudkan industri di seluruh negara. Okey, negara-negara membangun mempunyai indeks pembangunan manusia yang rendah di mana negara tidak menikmati persekitaran yang sihat dan selamat untuk kehidupan seperti produk domestik kasar yang amat rendah, kemudahan pendidikan yang rendah, kadar buta huruf yang tinggi, pengagihan pendapatan yang tidak seimbang, kadar kematian yang rendah, kekurangan zat makanan kepada ibu dan anak yang baru lahir lah, kadar pengangguran yang tinggi, kadar kemiskinan yang tinggi serta sebagainya. Okay. Next ke? Dah? Hilang lah. Hilang? Okay, ada dah. Next. Next. Antara faktor-faktor yang negara membangun iaitu pertambahan penduduk yang amat pesat sama ada secara semula jadi atau migrasi yang menyebabkan sumber yang ada tidak mampu menampung bilangan penduduk yang ramai. Seterusnya, kemerosotan bekalan sumber alam akibat eksploitasi berlebihan untuk memenuhi keperluan penduduk yang semakin bertambah. Seterusnya, kemerosotan permintaan terhadap tenaga kerja iaitu berlakunya apabila kegiatan ekonomi merosot menyebabkan tiada peluang pekerjaan baru diwujudkan. Okay, antara negara-negara membangun itu seperti Afghanistan, India, Pakistan, Sri Lanka, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Thailand, Uzbekistan dan Vietnam. Okay, untuk negara dunia pertama, negara dunia pertama, kedua dan juga ketiga merupakan istilah yang merupakan suatu cara bagi mengkategorikan negara-negara dunia kepada 3 kumpulan mengikut pembahagian ekonomi dan juga politik. Antara negara yang mewakili dunia pertama, blok kapitalis atau negara dunia pertama seperti Amerika Syarikat, Jepun, Kanada, negara Eropah Barat dan Sekutu serta Korea Selatan. Ia juga mewakili negara kaya dan berpendapatan tinggi. Negara dunia pertama adalah negara perindustrian dan juga mengalami tahap perkembangan industri yang tinggi. Okey, bagi negara dunia kedua pula, negara dunia kedua merupakan negara-negara sosialis yang maju dan sebahagian besar berada di bawah pengaruh Kesatuan Soviet. Terdapat 19 buah negara komunis kerana Perang Dunia Kedua dan hanya 5 buah negara sosialis sahaja yang tinggal selepas kejatuhan Kesatuan Soviet seperti Korea Utara, Laos, Vietnam, Cuba dan China. Negara Dunia Kedua juga merupakan negara sosialis di mana kerajaan menentukan pengeluaran negara dan juga mewakili negara berpendapatan tinggi. Konsep dunia negara kedua diwujudkan sewaktu Perang Dingin dan juga masih digunakan untuk menggambarkan negara bekas komunis iaitu berada di antara kemakmuran dan kemiskinan. Bagi negara dunia ketiga pula, muncul selepas Perang Dingin sebagai merujuk kepada baki negara yang masih kekal dan tidak memihak kepada blok komunis dan juga NATO.
Okey, antara negara dunia ketiga ialah Afrika, Asia, Amerika Selatan dan Oceania. Selain itu, negara ini turut dikaitkan dengan negara-negara berada di dalam pergerakan negara-negara berkecuali. Selain itu, keadaan ekonomi banyak negara dunia ketiga yang lemah dan tidak maju menyebabkan wujudnya stereotip bahawa negara miskin dirujuk sebagai negara-negara dunia ketiga. Namun, lingkungan dunia ketiga juga sering termasuk negara-negara industri dan yang baru seperti Brazil, India, China yang sekarang dikenali sebagai gabungan BRIC, iaitu Brazil, Rusia, India dan China. Okay, sebagai kesimpulan, terdapat banyak daripada petunjuk ekonomi yang digunakan oleh Badan Antarabangsa adalah berdasarkan kepada pencapaian pendapatan yang diperolehi dari sesebuah negara. Okey, ukuran pendapatan ini masih lagi dikategorikan lemah, terutamanya apabila melibatkan soal agihan pendapatan. Ia juga merupakan petunjuk yang paling mudah dan senang untuk digunakan apabila membuat perbandingan pendapatan sesebuah negara. Sungguh pun PBB tidak menggunakan ukuran pendapatan dalam membezakan sesebuah negara. Tetapi pembahagian antara negara berpendapatan tinggi dan rendah ialah merit kepada pendapatan. Namun begitu, sebagai tujuan analisis World Bank, di mana ianya menggunakan tanda aras pendapatan supaya dapat membezakan negara sama ada berpendapatan tinggi atau sebaliknya. Itu saja. Terima kasih Kak Farah kita. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam rakan-rakan. Saya Amir Afiq bin Muhammad Syukri, nombor matrik 265847, membuat tentang maksud dan ukuran pertumbuhan ekonomi dalam bab 1, itu pengenalan pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan perubahan struktur ni adalah selari, tetapi maksud setiap komponen ini adalah berbeza. Dan keuntungan kewangan negara secara kuantitatif, iaitu keuntungan kewangan negara dikira melalui keluaran dalam negara kasa, iaitu KDNK. Itu menurut Brickman 1995 berpendapat bahawa peningkatan secara kuantitatif dalam nilai KDNK menunjukkan adalah pertumbuhan. Definisi pertumbuhan ekonomi iaitu proses peningkatan keluaran atau output dari semasa ke semasa, iaitu menjadi petunjuk penting untuk ukur kejayaan terhadap pembangunan negara. Seterusnya, pertumbuhan ekonomi yang sihat dan seimbang dapat menentukan mencegah kadar kemiskinan negara itu, iaitu dari segi meningkatkan kualiti hidup serta kualiti hidup individu itu sendiri di masa hadapan. Seterusnya, proses dalam jangka masa yang pendek, iaitu digunakan untuk ekonomi yang telah maju saja. Okey, terdapat dua ukuran pertumbuhan ekonomi, iaitu antara dua komponennya ialah keluaran negara kasa, iaitu KNK, dan keluaran dalam negara kasa. Bagi keluaran negara kasa, ialah pendapatan yang diterima oleh negara dalam jangka masa tertentu, selalunya dalam masa setahun, untuk mendapatkan berapa yang diperoleh berdasarkan jumlah pendapatan tahunan yang diterima oleh rakyat. Dan bagi keluaran dalam negara kasa pula, iaitu KDNK, dilihat daripada pendapatan negeri, iaitu berdasarkan sepadan wilayah ataupun wilayah. Jadi semua pengeluaran ekonomi yang dijalankan dan berlaku dalam sebuah negara, sama ada oleh rakyatnya atau warga asing, adalah termasuk dalam pengiraan KDNK. Okey, secara kesimpulannya, di sini saya dapat menggambarkan bahawa pertumbuhan ekonomi ini adalah konsep yang lebih kecil daripada skopnya.
berbanding kita punya pembangunan ekonomi kan. Oleh kerana itu, pertumbuhan ekonomi ini tidak merangkumi pembangunan ekonomi dengan proses jangka masa yang diambil adalah sangat pendek berbanding dengan pembangunan ekonomi yang mengambil masa proses dia jangka masa yang panjang dan berlaku untuk ekonomi yang maju dan bukannya membangunkan ekonomi. Justru itu, satu proses peningkatan keluaran atau output dari semasa ke semasa serta menjadi petunjuk penting untuk ukur kejayaan terhadap pembangunan negara itu sendiri. Okey, sekian, terima kasih daripada saya. Okay, next, Jamaah. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Jamaah binti Mahat, politik number 255943. Okey, pembangunan ialah konsep luar negara yang melibatkan pembangunan sosial, ekonomi, politik dan insan. Pembangunan manusia membentuk asas yang menjadi asas kepada 3 konsep pertama. Okey, definisi pembangunan ialah peningkatan keadaan ekonomi dan sosial sebuah negara. Secara khusus ia merujuk kepada penambahbaikan dalam pengurusan sumber jadi dan manusia rantau untuk menjana kekayaan dan meningkatkan kehidupan orang ramai. Pembangunan bermakna meningkatkan kehidupan semua orang. Kehidupan yang lebih baik untuk majoriti orang memerlukan memenuhi keperluan asas mereka seperti menyediakan makanan yang mencukupi untuk mengekalkan kesihatan yang baik. Pembangunan telah sinonim dengan perubahan ekonomi, sosial dan politik di Afrika, Asia, Amerika Latin dan Pasifik Selatan sejak Perang Dunia Kedua. Mengikut metrik yang berbeza, negara yang mempunyai kedudukan tinggi mengikut satu metrik mungkin mempunyai kedudukan yang lebih rendah daripada yang mereka lakukan oleh metrik yang lain. Suatu ketika dahulu diandaikan secara meluas bahawa peningkatan purata pendapatan per kapita sesebuah negara akan membawa kepada keuntungan dalam majoriti sektor lain. Okey, di samping itu, tidak ada konsensus mengenai negara mana yang tergolong dalam kategori ini. Negara berpendapatan rendah dan sederhana kadang-kadang digunakan secara bergantian, tapi hanya merujuk kepada ekonomi negara tersebut berdasarkan pendapatan negara per kapita. Okey, menggunakan kriteria ini untuk menilai negara membangun mendedahkan bahawa mereka berada dalam keadaan yang amat sukar. Di negara-negara ini, pendapatan per kapita adalah sangat rendah. Menurut anggaran Bank Negara Dunia pada tahun 2007, terdapat 43 ekonomi dengan pendapatan negara kasar per kapita USD 350 atau kurang. Jumlah per kapita yang rendah ini cukup menggambarkan keadaan purata rakyat di negara-negara ini. Pada asas global, terdapat jurang pendapatan yang ketara antara negara perindustrian dan membangun. Katakan sebagai contoh, terdapat dua orang A dan B. Keduanya mempunyai pendapatan yang sama. Katakan USD 1000. Katakan dan orang A dan B ni mempunyai pendapatan yang sama dan katakan A tinggal di negara dengan tingkat harga 50 manakala B tinggal di negara dengan tingkat harga 100. Kemudian A boleh membeli 20 unit barang manakala B hanya boleh membeli 10 unit. Oleh itu walaupun mempunyai gaji yang sama, taraf hidup A lebih tinggi daripada B. Walau bagaimanapun perbandingan pendapatan per kapita ini membesarkan jurang perbezaan taraf hidup antara negara membangun dan perindustrian. Di samping mempunyai kapita yang lebih rendah, negara membangun juga mempunyai lebih banyak ketidaksamaan pendapatan berbanding negara kaya. Dia betul-betul menegaskan memandangkan beban dan progres aktiviti cukai langsung adalah lebih besar di negara maju dan oleh kerana di negara-negara maju sejumlah besar bantuan ekonomi percuma diberikan kepada kumpulan berpendapatan rendah perbandingan dari segi pendapatan bersih, cukai langsung dan mengecualikan faedah kerajaan hanya akan menjelaskan ketidaksamaan yang lebih luas dalam penghargaan pendapatan di negara-negara yang kurang membangun. Okey, modal insan tahap rendah, faktor penyumbang ialah pendapatan per kapita mereka yang lebih rendah. Walau bagaimanapun skor HD yang rendah juga berpunca daripada tahap kesihatan dan pendidikan modal insan yang rendah. Berbanding negara yang berpendapatan tinggi, negara berpendapatan rendah mempunyai jangka hayat yang jauh lebih rendah
semasa kelahiran dan kadar kematian bawah 5 tahun yang lebih tinggi. Kadar kematian bayi di negara berpendapatan rendah adalah 20 kali ganda berbanding negara berpendapatan tinggi. Ini akan membayangkan bahawa negara-negara miskin mempunyai modal insan yang jauh lebih sedikit. Yang seterusnya akan menghadkan kemajuan mereka dari semasa ke semasa. Okey, kemiskinan yang berluasa ialah sebagaimana yang dibincangkan pada sub-sub tajuk yang sebelum ini. Kemiskinan juga merupakan antara ciri bagi sebuah negara membangun. Kadar kemiskinan, keburuan dan kekurangan zat makanan yang sangat tinggi merupakan ciri-ciri negara membangun, terutamanya mereka yang berpendapatan rendah. Pada tahap per kapita yang agak rendah, jurang pendapatan yang besar boleh menyebabkan kemiskinan yang meluas di negara-negara membangun di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Dengan penghargaan pendapatan yang lebih saksama, mungkin isu kemiskinan di negara-negara ini dapat diselesaikan. Okey, pengalaman China memberi kepercayaan kepada tanggapan bahawa jika negara membangun ingin membasmi kemiskinan, dalam masa dekat mereka tidak akan mempunyai pilihan selain meningkatkan penghargaan pendapatan untuk memastikan taraf hidup minimum dari segi pengambilan kalori, tak pemakanan, pakaian, sanitasi, kesihatan, pendidikan dan sebagainya. Kemiskinan bagaimanapun sukar untuk ditarifkan dan tanpa mengira pendekatannya akan sentiasa ada unsur sewenang-wenangnya. Okey, terima kasih. Okey, kesimpulan. Kesimpulannya, pembangunan diiktirafkan sebagai keupayaan sesebuah negeri untuk meningkatkan sumber manusianya dengan objektif untuk mencapai tahap pengeluaran yang lebih tinggi bagi memenuhi keperluan asas majoriti rakyatnya dan memperkasakan mereka untuk membuat tuntutan terhadap kerajaan. Okey, pembangunan mampan yang ditakdirkan sebagai pembangunan yang memenuhi keperluan masa kini tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka sendiri. Juga dibincangkan secara meluas laporan pembangunan manusia, nasihat kita untuk tidak melihat mana-mana dimensi pembangunan negara berasingan. Sebaliknya melihat sebagai saling menguatkan. Oleh itu, kita disajikan dengan kitaran di mana pembangunan ekonomi membawa kepada peningkatan dalam kualiti hidup individu yang seterusnya menyumbang kepada pembangunan ekonomi. Okey. Nah, okey, saya Nur Hayati binti Ahmad, nombor matriks 266261 akan membentangkan perbezaan pertumbuhan dan pembangunan. Okey, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ini menjadi antara fokus dan perbahasan yang penting dalam masyarakat di seluruh dunia, tak terkecuali di Malaysia juga. Menurut Wanapong 2022, dalam beberapa dekad yang lalu, beberapa negara membangun telah mengalami peningkatan ketara dalam ketidaksamaan pendapatan di sepanjang laluan pembangunan ekonomi. Ketaksamaan pendapatan tersebut yang semakin meluas telah disertai dengan permintaan yang semakin meningkat untuk langkah dasar pengagihan semula. Next. Amir, next. Sebagai contoh yang kita boleh tengok, kesan pengurangan ketidaksamaan pembelanjaan kerajaan di negara-negara Asia hanya terhadap pembelanjaan kesihatan yang menunjukkan bahawa kesan pengagihan semula perbelanjaan kerajaan sebahagiannya mungkin bergantung kepada sejauh mana penerima utama perbelanjaan tersebut adalah golongan yang berpendapatan rendah. Okey, Amir. Okey, kita akan melihat kepada pertumbuhan ekonomi. Okey, kalau melihat pertumbuhan ekonomi itu, dia merujuk kepada peningkatan dalam keluaran sama ada terhadap pendapatan sebuah negara atau terhadap keluaran iaitu pendapatan per kapita. Menurut Gillies 1996, sesebuah negara itu akan mengalami pertumbuhan ekonomi sekiranya pengeluaran dan perkhidmatan di dalam sesebuah negara itu meningkat. Okey, selain itu, pertumbuhan ekonomi juga boleh diketahui sebagai satu pembangunan ekonomi yang berbentuk fizikal. Contohnya, pertambahan keluaran barang serta perkhidmatan, pertambahan infrastruktur dan peningkatan pembangunan ekonomi yang lain. Ianya merupakan satu faktor atau alat bagi mengukur prestasi pembangunan negara. Okey, next Amir. Okey, selain itu pertumbuhan ekonomi ialah peningkatan dalam kegiatan ekonomi yang dijalankan serta dilaksanakan yang akan menyebabkan pertambahan keluaran KDNK benar, keluaran dalam negara kasar.
terhadap sesebuah ekonomi. KDNK benar merupakan barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan dalam sesebuah negara mengikut harga tetap tahun asas. Okey. Okey, kita akan melihat kepada pembangunan ekonomi. Okey, kalau pembangunan ekonomi mempunyai ruang lingkup dan aspek yang boleh dikatakan sangat besar dari segi perbahasannya jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Ianya bukan sekadar tertumpu terhadap peningkatan keluaran iaitu pendapatan negara dan keluaran ataupun pendapatan per kapita. Akan tetapi malahan ia juga turut meliputi keseluruhan struktur ekonomi. Ianya juga meliputi kepentingan sektor yang telah beralih daripada perindustrian, perbandaran yang telah terjadi dengan pesat serta penghijrahan ataupun kita tahu kenali dia sebagai perpindahan penduduk dari luar bandar ke bandar yang menyebabkan peningkatan terhadap peratus penduduk bandar. Okey. Okey, selain itu kita akan melihat kepada faktor yang lain yang turut mempengaruhi pembangunan ekonomi iaitu kadar pertumbuhan penduduk menurun serta struktur umur penduduk yang berubah merujuk kepada nisbah kebergantungan serta corak penggunaan juga akan turut berubah kepada barangan dan perkhidmatan yang tahan lama serta barangan mewah yang tidak hanya sekadar memenuhi keperluan asas sahaja. Okey. Okey, kita akan melihat faktor yang lain juga iaitu menurut Asad Ali Foster Charter 1985, Webster 1984, pembangunan bukan sahaja meliputi penentu-penentu ekonomi akan tetapi terkait juga dengan aspek-aspek lainnya misalnya moral, sosial, agama, kebendaan dan kepercayaan. Okay, menurut Hasan Ali juga, Golet 1971, secara umumnya pembangunan dirujuk sebagai satu proses transformasi bagi mencapai tahap kehidupan yang lebih baik. Serta U-turn ada menyatakan ketika beliau masih memegang jabatan sebagai Setiausaha Agung Pertumbuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, pembangunan dilihat sebagai pertumbuhan ekonomi plus perubahan sosial. Okey. Okey, kesimpulannya pembezaan pertumbuhan dan pembangunan itu merujuk kepada aspek ekonomi yang tidak dapat kita nafikan akan konsep yang telah dihuraikan dan diterjemahkan oleh para ilmuwan dan cendekiawan yang telah mengkaji dan melalui proses-proses tertentu dalam memberikan satu kefahaman yang lebih mudah dan menyeluruh terhadap konsep atau maksud pertumbuhan dan pembangunan dalam konteks ekonomi ini. Pertumbuhan ekonomi merujuk kepada keluaran pendapatan negara dan keluaran pendapatan per kapita. Manakala pembangunan ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi serta segala struktur dan kegiatan ekonomi yang merangkumi pelbagai aspek sosial seperti pembangunan pendidikan, politik, geografi dan sebagainya. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkara penting dan utama dalam asas pembangunan ekonomi yang mampan. Tanpa adanya pertumbuhan ekonomi, maka pembangunan ekonomi tidak akan sesekali berlaku. Okey, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Sejahtera. Nama saya Nur Adijah binti Mansur, nombor metrik 266713 dan saya akan bentangkan ciri-ciri negara membangun. Konsep ciri negara membangun ni iaitu mencapai kestabilan ekonomi dan juga menampung keperluan rakyat serta keperluan fasiliti yang lengkap. Selain itu, negara membangun ini juga dia lebih tertumpu kepada dua bahagian iaitu pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Skop pembangunan ekonomi ini meliputi kepada peningkatan pengeluaran pendapatan atau lebih dikenali sebagai pengeluaran pendapatan per kapita. Next, Amir, masuk ke kadar pengangguran terus. Kadar pertumbuhan. Kadar pertumbuhan, okey. Kadar pertumbuhan tinggi ialah merupakan salah satu ciri-ciri negara membangun. Kadar pertumbuhan yang tinggi ia merupakan salah satu faktor negara itu yang sedang berada di fasa membangun dari segi kualiti dan kuantiti sesebuah negara dan rakyatnya.
kadar pertumbuhan penduduk ini juga dia memberi kesan ke atas ekonomi sesebuah negara itu. Iaitu semakin ramai penduduk, semakin banyak pembelanjaan perlu dikeluarkan oleh negara tersebut. Next. Okay, kadar pertumbuhan penduduk tinggi ini juga dia melahirkan ramai generasi yang berkemahiran dalam pelbagai bidang. Kadar penduduk yang berkemahiran ini akan mengurangkan pembelanjaan ke atas tenaga mahir dari negara asing dan yang telah dipraktikkan pengambilannya dari dahulu lagi. Next. Antara ciri-ciri negara membangun juga ialah kadar pengangguran tinggi. Seperti yang kita tahu, kadar lepasan siswazah yang tinggi telah menyumbang kepada peningkatan angka pengangguran di negara ini. Selain itu, kerajaan negara yang terlibat dengan proses pembangunan negara itu perlu memperkasakan langkah secara optimum dan sistematik supaya dapat menampung kadar pengangguran tersebut. Selain itu, pihak yang berwajib seharusnya menyediakan program maupun latihan yang menuju ke arah alam kejaya. Selain itu, segelintir syarikat yang kita tahu dia lebih mementingkan pengalaman kerja berbanding dengan kelayakan akademik seseorang itu. Next. Para lepasan siswazah ni perlu menghadiri beberapa latihan ataupun program yang dianjurkan seperti pejabat tenaga kerja sebagai contohnya dia mendapatkan pengalaman kerjaya untuk mendapatkan suasana kerja itu juga. Selain itu, pihak berwajib juga mestilah menyediakan peluang pekerjaan yang lebih terbuka kepada lepasan siswazah oleh kerana mereka ini juga ingin menimba pengalaman untuk pertama kalinya. Next, kesimpulan. Kesimpulannya, secara umumnya ciri-ciri negara bangun ini bukan sahaja dari segi pertambahan penduduknya, tapi ia perlu dilihat dari pembangunan ekonomi, sosial dan politiknya juga. Selain itu, setiap peningkatan yang berlaku mestilah semua pihak berganding bahu bagi melancarkan pembangunan yang mampan tersebut. Malahan, semua pihak berwajib seharusnya lebih peka akan keadaan yang dihadapi oleh sesebuah negara itu dan menyediakan di samping melaksanakan langkah yang strategik dan sistematik mengikut kepada peredaran zaman di samping mengekalkan pentadbiran yang sedia ada. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Terima kasih daripada grup dari LW dan G bagi bab 1.